hari ini kami akan mengadakan simulasi bagaimana SOP untuk kita datang ke sekolah, duduk di kelas dan balik semula ke rumah. Ya, jadi supaya penerangan ini dapat memudahkan pemahaman tuan-puan mengenai pergerakan anak-anak kita di sekolah pada minggu depan. Baik, untuk pengetahuan ibu bapa ya dan makluman bersama, pagar sekolah akan dibuka tepat pada pukul 7.20. Jadi sebelum 7.20 ibu bapa tidak dibenarkan masuk walaupun telah tiba awal. Jadi pastikan sampai di sekolah, di pagar sekolah 7.20. Sebab 7.20 tu dalam masa adalah masa untuk cikgu menguruskan pergerakan murid selepas inilah. Jadi 7.20 pagar akan dibuka. Jadi baru murid boleh masuk ke kawasan sekolah lah. Okey. Selamat datang ke sekolah. Perkara pertama yang anak-anak kena buat, cuci tangan dulu. Banyak. Bila dah cuci tangan, jangan nak dekat baju. Bagi dia kering dulu. Nanti kita akan ibu bapa kena sediakan tisu ataupun tuala kecil lah ya kepada setiap anak masing-masing ya. Tisu ataupun tuala kecil mesti bawa. Baik. Seterusnya guru bertugas akan menyukat suhu. Sihat hari ni? Sihat alhamdulillah. 36.7. 36.7 maknanya suhu badan dia okey lah. Sekiranya suhu badan 37.5, murid tu tak boleh masuk ke kawasan sekolah lah. Jadi ibu bapa kena tunggu dulu sampailah suhu anak-anak tuan-puan diambil, baru boleh beredar lah. Sebab kalau suhunya lebih pada 37.5, ibu bapa kena bawa balik dulu. Tak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Okey. Di situ murid akan datang ke kaunter cikgu bertugas untuk ambil pas masuk bersama dengan QR code. Jadi guru yang bertugas akan scan QR code murid untuk mencatatkan suhu masing-masing. Kad ini tak boleh hilang. Jadi kena gantung pakai semasa berada dalam kawasan sekolah supaya waktu mereka nak pergi ke tandas nanti semua ada yang itulah, ada pas masing-masing ya. Nama apa nama? Okey, Najwa. Okey. Akan berbaris dulu 1 meter ya. Okey. Baik. Baik. Ini contoh murid yang tak ada pakai mask ya. Okey. Ibu bapa kena menyediakan pelitup mulut, pelitup muka masing-masing untuk anak masing-masing. Sekiranya anak-anak itu bergejala ataupun dia mempunyai imuniti badan yang lemah. Contohnya murid itu ada asma, ada penyakit-penyakit lain yang kronik lah. Dia wajib pakai mask. Tapi sekiranya dia tidak bergejala, sihat, boleh tak pakai mask. Cuma bila kita dah bersama-sama dengan kawan-kawan ni untuk melindungi diri masing-masing, eloklah kita pakai mask sama-sama. Jadi murid yang ini tak payah balik ya. Kita sukat suhu dia dulu berapa. Dah basuh tangan tadi kan? Sukat suhu.
Assalamualaikum. Sihat hari ni? 36.7. Okey, Okey, boleh. sihat. Sihat ke hari ni? 37.7. Saya berlari tadi cikgu, lambat. Rumah dekat je. Okey. Panas ni berpeluk-peluk Kalau macam tu ni. duduk dululah. Okey. Rehat Duduk sebentar kat dalam dalam 10 minit. Boleh ya? Duduk kat Okey, luar. duduk dulu. Tunggu dulu 10 minit. Tak apa, tunggu ya. Nanti cikgu lain akan bawa masuk sekali nanti. Okey. Dah 10 minit dah. Okey, mari. Okey, kita cuba sekali lagi ya. Okey, 36.7. Okey. Sihat. Bagus ya. Baik. Macam tu dia ya tuan-puan, kalau anak-anak kita berjalan kaki ataupun mengayuh basikal, jadi suhu dia mungkin akan terjejas sikit ya, akan sikit meningkat. Jadi kita akan minta dia rehat dulu. Tapi Poin 2. okey. Cik, berhenti tak? Okey, untuk pengetahuan ibu bapa ya, ibu bapa tidak dibenarkan masuk dalam kawasan sekolah. Jadi kereta kena letakkan di luar. Ni berapa? Jangan. Okey kena. Jadi ibu bapa tak boleh bawa masuk kenderaan dan masuk juga bersama tak boleh. Okey, hanya tunggu di luar pagar sahaja. Sila keluar ya cik. Sama-sama masuk ke dalam kelas lah. Okey, sila. Untuk guru bertugas. Okey, untuk masuk ke kelas, dia ada jalan sahala. Jalan masuk lain, jalan keluar nanti kita akan pusing ni lah. Jadi takkan kita nak mengelakkan bertembung sesama sendiri. Okey? Assalamualaikum. Semua duduk depan. Sekejap sabar. Okey, bila masuk dia ada laluan untuk masuk, untuk duduk tempat masing-masing. Setiap meja dan kerusi ada nama murid. Jadi mereka takkan tertukar-tukar lah kerusi dan meja. Cikgu nak pergi tandas? Lorong nak pergi tandas kan? Keluar lorong keluar. Cikgu nak pergi tandas. Panak-panak ya? Baik. Bila mereka murid berada dalam kelas, mereka hanya akan duduk di kawasan meja dan kerusi mereka je. Ya, tak boleh pergi berjalan ke kawan sebelah, pergi ke belakang, pergi ke depan. Kecuali untuk keluar ke tandas sahaja. Jadi, pastikan ibu bapa sediakan alat tulis yang lengkap lah. Jadi tak boleh pinjam-meminjam, tak boleh tukar-tukar dengan kawan. Ya, tak boleh pergi sana sini. Jadi yang itu ibu bapa kena ingat lah ya. Kena sediakan alat tulis lengkap dengan label nama masing-masing. Takut tertukar. Ya. Okey. Jadi murid waktu rehat akan makan di dalam kelas bersama dengan guru kelas. Jadi murid RMT waktu pagi itu dia datang, makanan RMT dah ada disediakan lah. Jadi RMT juga akan makan dalam kelas. Waktu rehat murid tak perlu pergi ke kantin. Jadi pengusaha kantin akan ambil order melalui guru kelas dan mereka akan hantar makanan ke kelas masing-masing. Jadi murid hanya duduk di kerusi mereka saja. Begitu juga dengan keadaan di luar. Kita tengok kantin, pondok-pondok nanti ni semua akan lekatkan dengan tali menunjukkan itu yang kawasan larangan. Jadi kawasan untuk murid duduk hanya di dalam kelas sahaja. Untuk pengetahuan ibu bapa juga, surau kita tutup, kita jadikan bilik isolasi. Ini pusat sumber juga kita tutup. Bilik ICT kita akan tutup juga rasanya. Ya, jadi murid akan belajar dalam kelas lah. Kita akan bawa laptop ke dalam kelas. Ya. Murid-murid ini akan diambil suhu sekali lagi oleh guru yang bertugas. Okey? Okey, cek dulu ya.
67.7. Kan tinggi ni. Jadi ada murid yang selepas waktu rehat dia bergejala, dia suhu dia tinggi. Jadi dia tak boleh duduk bersama dengan kawan-kawan dalam kelas. Jadi kita akan bawa dia ke bilik isolasi. Sementara ibu bapa akan dipanggil datang untuk bawa balik ke rumah. Sekiranya dia demam, dia bergejala walaupun suhu dia tinggi sikit je, minta tolong ibu bapa bawa ke klinik untuk dapatkan rawatan. Untuk dapatkan rawatan, ubat dan sebagainya lah. Dan dia boleh berehat di rumah. Bila dia dah sihat, suhunya okey, baru kita benarkan dia balik masuk ke sekolah semula lah. Esok lusanya. Okay. Okay. Di bilik isolasi ni, murid ni akan dicatatkan dalam buku ini nama dia, suhu badan dia, dan dia dibenarkan berehat lah. Okay, murid akan berehat di bilik isolasi sementara ibu bapa datang mengambil. Jadi kita galakkan ibu bapa bila kita call tu, mohon ibu bapa atau waris segera datang ambil anak lah. Jadi dia tak duduk lama dalam bilik ni. Bimbang sekiranya dia bergejala, jadi bimbang keselamatan orang yang lain lah yang berada dalam sekolah yang sama. Okay? Jadi kalau anak tak sihat, bila kami pihak sekolah telefon, mohon ibu bapa segera datang ambil. Okay? Murid yang akan dapat RMT ataupun yang order makanan dari kantin akan disediakan dan hantar terus ke meja macam tu ya. Jadi murid tak perlu pergi berlari, berbaris di kantin. Jadi semua makanan akan dihantar ke meja masing-masing lah. Jadi mereka akan makan bersama dengan guru kelas. Guru kelas akan sentiasa berada bersama dengan murid untuk makan bersama-sama. Ya, jadi bersama dengan guru. Okey. Baik. Jadi untuk itu saya mohon kerjasama ibu bapa supaya membekalkan anak-anak masing-masing dengan air kosong ataupun air tapis lah, supaya mereka adalah sumber air yang boleh mereka minum. Sebab sebelum ni kita ada water filter kat sana, tapi water filter tu dah rosak. Kemudian selalunya kalau tak ada pun mereka akan pergi ke kantin. Makcik kantin sediakan air masak. Jadi sekarang ni dalam keadaan yang sekarang, semua tu tak boleh berlaku. Ya, murid tak boleh keluar masuk sesuka hati. Jadi peranan ibu bapa di sini sangat penting untuk membekalkan air kepada murid. Jadi pastikan semua anak-anak kita dibekalkan dengan air kosong untuk ke sekolah. Dan lebih baik juga sekiranya ibu bapa dapat membekalkan juga makanan kepada anak masing-masing. Jadi tak perlulah ambil order setiap hari. Ya, murid RMT sahaja yang akan diberi makanan percuma. Yang lain kalau tak sempat nak masak, tak apalah kita order. Tapi seelok-eloknya sediakan makanan sendiri yang lebih berkualiti dan lebih selamat lah. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okey, baris yang jalan. Okay, barisan yang pertama boleh keluar dulu. Jaga jarak. Jangan sentuh kawan. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, sebelum balik juga mereka akan cuci tangan di pagar lah. Ya, di pagar. Ataupun mana yang ni nanti di sini pun boleh. Okey. Kita akan sediakan banyaklah tempat cuci tangan ya. Salah satunya yang di sini. Cuci tangan dulu bersih-bersih baru kita keluar. Cuci tangan dah. Okey, kawasan kantin semua kita tutup ya. Memang tak boleh masuk lah kawasan sini, memang murid-murid tak boleh masuk. Okey, guru akan sentiasa mengiringi murid-murid. Baik ya. Baik. Untuk pengetahuan ibu bapa, murid akan balik mengikut jadual yang kita akan berilah.
Jadi pastikan ibu bapa telah ada menunggu di luar pagar untuk mengambil anak. Jangan biarkan anak lama menunggu ibu bapa di dalam kawasan sekolah. Jadi kami pun tak boleh nak tunggu lama-lama ya, sebab SOP-nya begitu. Ya, jadi kita bimbang jika ada berlaku satu perkara yang tak diingini, kita susah kemudian lah. Jadi mohon ibu bapa telah berada di luar pagar sekolah sebelum daripada waktu murid balik. Contohnya murid tahap 1 balik pukul 1 tengah hari. Jadi 12.55 ibu bapa telah ada di luar pagar menunggu. Jadi murid keluar aja, ibu bapa terus bawa balik. Bawa balik anak terus ke rumah. Jangan singgah ke mana-mana supaya mereka boleh bersihkan diri mereka dan berehat di rumah lah. Ya, jadi tolong jangan bawa anak ke tempat lain sekiranya balik daripada sekolah. Terus hantar ke rumah. Okey, itu yang saya mohon pada ibu bapa untuk patuhi arahan SOP yang ini. Ya, itu saja.